Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NZXT hantar CPU cooler terbaru mereka iaitu NZXT T120 untuk saya review, dan alang-alang kena review CPU cooler ni, saya nak kongsikan dengan anda cara yang saya guna untuk test sama ada CPU cooler tu bagus ataupun tidak. Tak kisah anda pakai air cooler ataupun liquid cooler, cara ni akan tunjuk kepada anda keberkesanan, efisiensi CPU cooler yang anda sedang guna. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okay guys, ini dia NZXT T120. Dekat bahagian bawah ni ada stiker yang berwarna putih disebabkan dia datang dengan dua warna, warna hitam ataupun warna putih. Dan sebenarnya T120 ni pun dia datang dengan dua variasi. Anda boleh beli yang non-RGB macam yang saya nak review ni, ataupun yang ada RGB. Jom kita unbox dulu. Okay, first kali kita ada user guide dia. Kita letak tepi dulu, kita cuba pasang tanpa melihat dia punya user guide. Kalau tak boleh baru kita guna. Dan dekat dalam ni ada dia punya main product. Packaging dia memang nice. Kalau kita kata kalau dibaling pun dia punya produk dalaman ni takkan bergegar. So dalam kotak ni ada semua skru yang dia nak bagi kepada kita. Lepas tu ada satu kipas. Ini ialah NZXT, model dia ialah P12FF. Ni kipas dia, and macam biasa dia punya build quality untuk produk-produk NZXT memang terjaga, memang berat dan kita dapat rasa padat kipas dia. Inilah guys yang kita panggil heatsink. Yang penting produk NZXT ni finishing dia. Finishing dia memang tak pernah mengecewakan kita lah. Anda boleh tengok dia punya paint warna putih tu kemas, tak ada kita kata cacat celanya. Dekat bahagian atas ni ada tulis NZXT, di skru dua dekat sini, dua dekat sini. Dan heatsink dia agak tebal. Theoretically heatsink yang agak tebal ni sebenarnya tak bagus sangat, tapi kita test, nanti kita tengok sendiri. Dekat bawah ni dia dah ada stiker untuk elakkan. Ini kan peel off stiker ni, ramai gila orang yang lupa cabut dan pasang. Bila buat macam tu, pemindahan haba dari kita punya prosesor ke heatsink ni tak berlaku dengan cemerlang sebab ada penghalang kan. That's why kita kena pastikan yang kita cabut benda ni baru kita letak dekat prosesor kita. Okey, tak nak bebel panjang, jom kita pasang dekat kita punya motherboard. Untuk projek kali ni saya pakai Intel Core i7 12700K dengan motherboard ASRock Z690 Taichi Razer Edition. Ini antara motherboard yang best kalau anda nak guna, tapi harga dia memang bangsawan habis. Saya selalu guna motherboard ni, and prosesor dah pun terpasang dekat sini. Saya pakai Transcend punya SSD dekat sini. Dekat bahagian bawah ni sebenarnya ada lagi slot untuk SSD tapi kita tak guna. Untuk motherboard ni dia dah pun guna RAM DDR5. So kita akan pasang kejap lagi. First kali kita kena pasang CPU cooler dekat sini. Untuk itu kita kena ambil bracket Intel. Dalam ni dia ada bracket, beberapa bracket yang kita boleh guna. Saya akan ambil bracket Intel. Kita cari tapak dia dulu. Okey, so ini base yang kita akan mount dekat belakang motherboard. Anda kena pastikan dia adalah untuk Intel 1700. 1700 adalah something yang kita panggil dia sebagai socket lah. Jadi kita akan pasang, lekatkan benda ni dekat belakang motherboard. Simple saja. Kalau saya nak tunjuk kepada anda, dia ada lubang, 4 lubang dekat sini dan kita masukkan saja. Dan kita tolak tepi kejap motherboard sebab kita nak pasang bracket ni, pemegang ni. So kita kena skru dekat sini. Ni pun dia ada tulis lah for Intel. Kalau AMD ada cara dia, anda kena tengok dekat user guide. But seriously, sebenarnya pasang CPU cooler ni tak susah. Simple sahaja guys. Alright, so dah selesai pasang pemegang heatsink ataupun pemegang CPU cooler untuk kita mount dekat kita punya motherboard tadi. Ambil balik motherboard guys. Okey, then kita just letak dia dekat sini. Just letak dia dekat sini, kita screw lah nanti. Sebelum tu, macam saya bagi tahu tadi, first kali apa yang kita kena buat supaya tak berlaku masalah di kemudian hari,
kita kena cabut dulu stiker yang ada dekat sini. Nampak kan? Stiker yang berwarna purple tu, kita kena cabut dia dahulu. The next step, kita kena pasang benda yang dipanggil sebagai thermal paste. Untuk NZXT T120 ni, dia dah bagi kepada kita satu thermal paste. Thermal paste ni kita jangan letak banyak sangat dan jangan kurang. Agak-agak sajalah. Kalau lebih dia akan limpah kena dekat bahagian tepi-tepi ni. Bahagian tepi prosesor ni dia akan masuk dekat sini. Biasanya orang letak macam 2 biji beras ke, biasanya orang panggil beras lah. Dia punya macam unit ukuran tu. Unit ukuran biasa orang panggil beras. Dan apa yang kita kena buat seterusnya ialah kita pasang sahaja kita punya heatsink ni. But make sure anda punya logo ni menghala ke bawah supaya tak nampak pelik, nampak cantik lah. Just letak sahaja guys. Untuk skru ni kan, saya suggest kita skru secara silang dulu. Kalau contoh atas kanan, lepas tu jangan ketatkan sampai habis. Kita skru pula atas kiri, kita skru pula bawah kanan. The next, lepas tu atas kanan, lepas tu baru kita silang bawah kiri pula. Kita ulang, jangan sekali skru tu kita ketatkan habis. Jangan buat macam tu. Sebab nanti boleh patah kita punya motherboard, boleh rosakkan kita punya motherboard. Just anda agak-agak lah supaya tekanan yang kita berikan kepada kita punya motherboard ni sekata. Nampak bijak kan? Saya dulu belajar mechanical engineering kot dekat Jepun. Cuma tak kerja sebagai engineer lah. Next step yang terakhir iaitu kita pasang kipas ni. Ini adalah NZXT P12FFW1. Kita akan pasang dia macam ni supaya udara akan disedut dari bahagian hadapan tolak ke belakang. Dan dekat belakang ni biasanya dekat casing kita ada exhaust fan. So dia akan tolak ke luar lah. Jadi untuk pasang simple sahaja. Dia tak payah skru, tak payah apa. Kita just guna dia punya bracket ni. So bracket ni kita just masukkan dia dekat tepi. Dia akan pegang macam tu. Alright. Then kita akan selitkan dia dekat bahagian tepi kita punya heatsink. Dia akan jadi macam ni guys. Alright. Saya tunjuk sekali lagi. So kita pasang kan. Then kita tarik dia masuk dekat celah-celah ni. Dekat longkang yang ada dekat heatsink ni. Masukkan sahaja. Then dia akan lekat. Simple saja guys. Simple. Alright. Kita buat benda sama. Ambil satu lagi bracket. Pasang dekat sini. Then selitkan dekat celah-celah longkang. Settle guys. Apa yang kita kena buat lepas tu kita pasang ni. Kita pasang dia punya kabel. Kabel ni kita masukkan dekat bahagian atas. Dekat atas motherboard biasanya ada header untuk fan. Kadang-kadang dia ada tulis CPU fan. Yang ni memang kita kena pasang lah. Dan dekat atas untuk ASRock Taichi ni dia tulis VRM fan. Dekat motherboard kita ni ada beberapa jenis fan. Satu system fan. Dia akan tulis SYM fan. Yang tu memang wajib guna juga. Lepas tu ada CPU fan. Yang tu wajib guna juga. Dan kita akan jumpa yang dipanggil sebagai chassis fan. CHA fan, yang mana itu adalah kipas untuk kita punya casing. Itu adalah optional. Kalau CPU fan kita tak pasang, kita punya motherboard akan detect warning kepada kita. Of course kita boleh ignore dia ataupun kita boleh bypass dia, but itu bila dia warning kita dengar lah apa yang dia warning kan. So kita pasang dekat sini, lepas tu kita pergi kepada kita nak test dia. Okey, saya dah siap pasang PC ni, dah ada graphic card and dah ada display dah pun. So, untuk test kita punya CPU cooler ni ada beberapa cara, tapi saya biasanya akan guna software yang diberi nama AIDA64. Software ni anda boleh download secara percuma. Nanti link tu saya akan letak dalam ruangan description box below. Dan untuk pantau kita punya hardware, saya akan guna NZXT Cam. Software ni pun percuma, disediakan oleh NZXT. Walaupun anda tak guna produk dari NZXT kan, anda still boleh guna software ni. Dekat software NZXT Cam ni kita boleh pantau kita punya CPU. Macam sekarang kita tahu yang temperature untuk prosesor menggunakan cooler T120 dari NZXT ialah 27, 29, dan naik lagi maybe 29, 32. And dekat sini kita boleh nampak juga temperature untuk graphic card kita. Tapi kita fokus kepada prosesor ni. Dekat sini kita nampak ada load, temperature, clock speed and fan speed. Apa yang anda kena tahu untuk untuk check performance CPU cooler kita ialah dekat load dan juga temperature tu. Load ni maksudnya
kerja ataupun beban yang diberikan ke atas prosesor tu. Dari kerja yang dibuat oleh prosesor, dia akan hasilkan haba. Haba tu akan dipindahkan kepada CPU cooler kita. Tak kisahlah anda pakai NZXT T120 ataupun apa-apa CPU cooler, tapi cooler tu akan sejukkan prosesor kita. Untuk tahu kita punya performance sebenar, CPU cooler punya performance sebenar, kita akan bagi kerja secara total 100%. Untuk itu kita akan guna software AIDA64 yang saya cerita tadi. Kemudian kita akan buka sistem stability test, dan dekat sini ada start. So bila mana kita start, kita akan bagi beban sebanyak 100% dekat kita punya prosesor. Maybe kita tunggu dalam sejam untuk tahu suhu akhir dia berapa. Untuk NZXT T120 saya belum run lagi dia punya stress test. Saya akan run selama 1 jam and saya akan tunjuk kepada anda dia punya perbezaan suhu ketika load bawah dari 10% dan juga suhu bila mana kita load 100%. Once kita tekan start jadi kita boleh nampak dekat sini load dah naik 100%. Basically bila kita main game ataupun kita guna sebarang software, kerja yang dilakukan oleh prosesor tu kita panggil load lah, beban. And macam yang anda dapat tengok sekarang dah 100%, suhu naik ke 66, 70, 68. Dia akan terus naik ikut kepada performance CPU cooler. And so far kalau nak kongsikan dengan anda, performance untuk NZXT T120 ni bagi saya sangat-sangat cemerlang sebab kita sedang test i7 12700K yang agak panas sebenarnya. Idle temperature ataupun suhu bawah dari 10% load tadi, anda boleh tengok sendiri dalam 30 darjah sahaja, dan bila kita stress dia suhu naik 71, 70, masih lagi bermain sekitar 70, 71 macam tu. Saya akan pantau lagi dan saya akan update kepada anda. 6.5 hours later. Okey, suhu akhir yang saya dapat untuk NZXT T120 ni ialah 73 darjah, which is sangat-sangat bagus untuk prosesor Intel Core i7 12700K. Ada sesetengah orang bila dia buat stress test ni, dia akan overclock, dia akan naikkan lagi dia punya clock speed dan sebagainya. But bagi saya sebagai general user, orang biasa yang guna PC, saya rasa tak perlulah kita overclock and kita guna sedia ada. That's why saya tak buat overclocking lah. Jadi itu adalah cara untuk anda check performance CPU cooler anda. Tak kisah anda pakai NZXT T120 atau apa-apa CPU cooler. In case anda berminat untuk beli NZXT T120 ni, anda boleh klik link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.